Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Lakal hamdu minas samawati wa malalal ard. Wa min ana syai'un min syai'un ba'd. Allahumma la nuhsi sana'an 'alaita anta kama asnaita 'ala nafsik. Allahumma arinal haqqa haqq wa habbibna ilaih warzuqna tiba'ah. Wa arinal batila batila wa karrihna ilaih warzuqna ijtinabah. Salawatullahi wassalamuhu alaih ala habibina al-mustafa wa ala rasulina al-karim sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa amala alladhi yuqarribuna ila hubbik. Waj'alil hubbaka ahabba ilayna wa min ahlina wa min anfusina wa min al-ma'il baridi 'ala dhama'. Rabbana zidna 'ilman yanfa'una, Rabbana yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair walhamdulillahi rabbil alamin. Wa ba'd. Muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada malam ini kita dapat menyambung kembali bacaan satu tulisan yang menarik untuk kita teliti dan kita jadikan pedoman. Satu kitab atau satu buku yang dinamakan dengan Al-Yawmun Nabawi. Sehari di dalam kehidupan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Kalau ada yang bertanya kepada kita, kenapa kita nak tahu Al-Yawmun Nabawi ini, sehari dalam kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka jawapannya adalah apa yang pernah dijawab oleh Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Ketika ditanya kepada Aisyah, salah seorang daripada isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, kaifa kana khuluquh, bagaimana akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam? Thumma qal, kemudian dia mengatakan, thumma qalat kana khuluquhul Quran. Adalah akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah Al-Quran. Siapa yang nak memahami Al-Quran, bagaimana Al-Quran yang bergerak di dalam tubuh badan seorang manusia, maka lihatlah perilaku dan akhlak Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Ada orang bertanya, macam mana cara kami nak selamat di hari akhirat? Dan bagaimana caranya kami nak mencari sesuatu petunjuk yang terbaik di dalam kehidupan? Model kehidupan yang sukses. Inna khairal hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk baginda sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang Allah firmankan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya bagi kalian di dalam diri Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adanya ikutan yang terpuji. Pada malam ni kita nak melihat siri-siri ziarah Nabi sallallahu alaihi wasallam ke rumah para sahabat. Baik, kita akan ceritakan pada malam ini iaitu hadis yang keempat daripada siri ziarah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam ni kita dah ceritakan pada siri yang lepas adalah orang yang sering kali melakukan ziarah. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah seorang nabi. Bukan calang-calang orang. Kalau hari ini kita hanya sebagai seorang pak haji, seorang tok guru, seorang ustaz, seorang imam, seorang kita katakan pemimpin masyarakat, tapi tak rajin ziarah, maka kita tak ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi, dia adalah orang yang sentiasa menziarahi para sahabatnya, kaum kerabatnya, saudara maranya, termasuklah dia menziarahi sesiapa sahaja yang dia rasa dia nak ziarah.
Baik, kali ini kita nak tengok macam mana Nabi SAW saat ketika mana dipelawa orang untuk menghadiri ke rumah orang-orang yang tertentu. Ataupun bahasa mudah, Nabi SAW dijemput oleh orang yang lain. Katakan kita hari ini ada orang datang jemput. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ingat nak jemput Ustaz datang makan di rumah saya. Oh boleh. Bila tu? Malam nanti. InsyaAllah. Kita tanya tak dia berapa orang? Kita tak tanya. Dia pun tak cakap dekat kita berapa orang. Baik, kebiasaan ada orang dia jemput kita, dia bagi tahu limit dia. Ustaz bawa lah siapa-siapa yang Ustaz nak bawa. Kita pun telefon kawan kita, hak jenis makan kuat, kita bawa dia sekali. Pasal nak pergi makan. Sekarang kita tengok macam mana Nabi SAW. Yang pertama kita dah cerita sebelum ini, Nabi SAW tidak suka berjalan berseorangan. Nabi SAW bila berjalan, dia tak suka berjalan seorang diri. Habis tu Nabi SAW berjalan berdua? Tidak. Nabi SAW juga tidak berjalan dalam keadaan berdua. Habis tu berapa orang? Sehingga Nabi SAW suka berjalan dalam bentuk yang witir. Apa makna witir? Dalam jumlah yang ganjil. Innallaha yuhibbu witran. Sesungguhnya Allah amat suka kepada witir, iaitu nombor yang ganjil. Sehingga kan Nabi SAW sebut, dia kata kalau siapa nak jalan dan berjalan dalam bentuk 3 orang, lantik seorang daripadanya menjadi ketua. Baik. Yang kedua, bila Nabi SAW berjalan, dia tidak akan berjalan dalam keadaan dia berada di hadapan dan orang lain akan berada di belakang. Nabi SAW akan berjalan bersama-sama dengan mereka dan kadang-kala baginda akan berada di belakang mereka. Bahkan Nabi SAW dia melarang para sahabat ketika berjalan duduk di belakang dia. Kerana kata dia, sesungguhnya di belakang aku adanya para malaikat. Maka dia tak izinkan sahabat ketika berjalan di belakang Nabi SAW. Apa yang kita dapat daripada pengajaran ni? Dia adalah seorang yang tawaduk. Kita kadang-kala mungkin baru kita jadi pengerusi JKK. Bila jalan, kita kat depan, geng ahli kita duduk dekat belakang. So Nabi tidak, dia tak suka nampak macam seolah-olah dia adalah ketua kepada mereka. Sehingga ketika berjalan, orang takkan perasan yang dia adalah ketua. Yang ketiga ataupun yang keempat, Nabi SAW dia tidak akan berjalan tanpa arah tuju. Berjalan menonong saja. Nak pergi mana? Tak tahu nak pergi mana-mana. Saja berjalan, tidak. Melainkan dia berjalan ada hajat dan tujuan yang dia nak pergi. Yang kelima, Nabi SAW bila berjalan, dia bukan berjalan seumpama orang yang pemalas, lemah, longlai. Ataupun berjalan dalam keadaan mengheret kaki ataupun kasutnya. Sampai orang utara panggil, hui, tapak kasut. Tapak kasut sampai jadi nipis. Pasal jalan sambil seret kasut. Habis macam mana Nabi SAW berjalan? Wa idza masya takafuan faka'annama yanhattu min sababin. Bila Nabi SAW berjalan, maka dia berjalan seumpama dia sedang menuruni daripada satu lurah yang tinggi. Macam mana? Iaitu seumpama orang yang sedang dia jalan dalam keadaan menunduk ke bawah dan melihat kedua belah tapak kakinya ketika berjalan. Baik. Nabi SAW ketika berjalan sehingga para sahabat mengatakan, orang yang biasa sekiranya dia nak ikut cara berjalan Nabi SAW, nescaya dia tak mampu ikut, menunjukkan baginda berjalan dalam keadaan tegak dan cepat. Apa pengajaran daripada sini? Dia tidak main-main ketika berjalan, menunjukkan seorang yang amat fokus pada perbuatan yang dia lakukan. Dan dia mengetahui ke mana arah tujunya pada waktu tersebut. Nabi SAW ketika berjalan, saat ketika mana dia nak menoleh ke satu tempat, dia tidak akan menoleh hanya dengan memusingkan kepalanya ke kanan ataupun ke kiri. Melainkan sekiranya dia nak memandang, dia akan memusingkan seluruh tubuh badannya ke arah tempat tersebut. Nabi SAW ketika berjalan ataupun ketika dia berada di mana-mana tempat, waktu ketika dia nak menunjukkan arah ataupun isyarat, dia tidak akan menunjukkan isyarat dengan jari telunjuknya ataupun dengan ibu jarinya, tetapi dengan kelima-lima jarinya.
Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Sekarang kita nak baca hadis ini menceritakan bagaimana Nabi SAW dijemput oleh seseorang untuk kita tiru dan ambil pengajaran daripada kisah ini. Nabi ini bila dia nak berjalan, dia tak berjalan seorang diri dia. Kadang-kala, bukan selalu, kadang-kala takut nanti ibu-ibu kita salah faham. Nampak? Ustaz dah kata, abang pergi jalan mana-mana bawa isteri. Saya nak ikut. Bukanlah tiap-tiap hari pakcik oi. Okay, kita tengok dalam hadis ni. Baik, hadis ni hadis kisah diriwayatkan daripada Anas bin Malik radhiyallahu an. Siapa dia Anas? Anak Malik. Betul lah. Okey. Siapa dia Anas ni? Anak tiri kepada seorang sahabat yang bernama Abu Talhah Al-Ansari. Baik. Kemudian apa nama mak dia? Mak dia bernama Ar-Rumaisa ataupun Ummu Sulaim. Baik. Kemudian apa keistimewaan Anas bin Malik ini? Dia di antara khadam kesayangan Nabi SAW. Apa bukti Nabi SAW sayang kepada Anas bin Malik? Nabi SAW tidak memanggil kepadanya dengan panggilan Anas. Nabi SAW bila dia kasih dan sayang pada seseorang, nescaya dia akan memanggil dengan gelaran kepada orang tersebut. Apa panggilan yang Nabi SAW panggil kepada Anas bin Malik? Maka dipanggil Anas dengan panggilan Ya Unais. Okay, Ya Unais. Anas, Unais. Nabi panggil dia dengan panggilan Unais. Baik, apa cerita Anas bin Malik yang menjadi khadam kepada Nabi SAW? Anas kerja dia menjaga peralatan Nabi SAW. Anas kerja dia bila Nabi SAW nak keluar pergi mana-mana, dialah yang akan mencapai 2 capal ataupun kasut Nabi SAW dan akan diletakkan di hadapan kaki Nabi SAW. Anas bin Malik radhiyallahu an, maka dia juga di antara sahabat. Apa yang dia buat? Dia akan mengikuti dan menerima arahan apa sahaja daripada Nabi SAW. Dan Anas bin Malik radhiyallahu an saat selepas daripada kewafatan Nabi SAW, maka dia telah diberikan seluruh barangan yang dia jaga pada waktu tersebut, diberikan hak kepadanya oleh ahli keluarga Nabi SAW. Berapa lama Anas bin Malik radhiyallahu an menjadi qadam kepada Nabi? Kata dia, aku telah menjadi qadam indama umri 9 sanawatin. Aku jadi qadam kepada Nabi ketika aku berusia 9 tahun, saat ketika mana tawaffahur Rasul sallallahu alaihi wasallam, ketika baginda wafat, beliau berusia 20 tahun. Iaitu 9 tahun mula berkhidmat, Nabi wafat dia berusia 20 tahun. Anas bin Malik radhiyallahu an seorang sahabat yang Nabi doakan dengan 3 perkara, dan 3 perkara ini dia dapat. Apa yang Nabi doakan kepada Anas bin Malik radhiyallahu an? Allahumma tawwil umrah, ya Allah panjangkan umur dia. Qil, dikatakan Anas bin Malik meninggal dunia ketika berusia 100 tahun berkat doa Nabi SAW. Nabi doakan lagi kepada dia, wa aksir malahu, ya Allah banyakkan harta dia. Anas bin Malik menjadi kaya selepas daripada kewafatan Nabi SAW. Banyakkan juga anaknya. Nabi SAW mendoakan kepada Anas. Qil, dikatakan Anas bin Malik radhiyallahu an mempunyai 100 orang anak. Anas bin Malik radhiyallahu an berkat doa daripada Nabi SAW. Apa keistimewaan yang dimiliki oleh Anas? Khadam. Ramai lagi khadam Nabi SAW. Habis apakah keistimewaannya? Walaupun beliau adalah merupakan khadam kepada Nabi SAW, tetapi beliau juga di antara pengumpul hadis. Maknanya di waktu yang sama dia menyelam sambil minum air. Dia khadam, tapi dia bukan sekadar berkhidmat. Bahkan dia mengambil setiap mutiara-mutiara ilmu daripada Nabi SAW. Direkodkan hadisnya lebih daripada 1000 hadis yang direkodkan oleh para perawi-perawi yang muktabar. Anas bin Malik ni menunjukkan dia adalah orang yang mencintai ilmu. Baik, apa cerita Anas bin Malik radhiyallahu an? Dia kata, anna jaran li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam farisiyan. Nabi dia ada jiran. Dalam ramai-ramai jiran ni ada seorang jirannya farisiyan, seorang Parsi.
Siapa di kalangan sahabat Nabi yang Parsi yang kita kenal? Ramai. Tapi yang paling terkenal siapa dia? Salman Al-Farisi. Tapi yang diceritakan di dalam hadis ini bukanlah Salman Al-Farisi, tetapi ada seorang sahabat yang mana dia adalah seorang yang berbangsa Parsi. Bila sebut bangsa Parsi, dia datang daripada negara Iran pada hari ini. Baik. Kana tayyibal maraq. Dia ni adalah seorang tabbakh. Dalam bahasa hari ini kita panggil tabbakh. Apa dia tabbakh? Tukang masak yang pandai. Dia adalah seorang yang pandai memasak. Orang panggil tabbakh, tukang masak. Ataupun tayyibal maraq, orang yang bila dia masak, semua orang akan kata masakan dia sedap. Baik. Fasana'a li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Satu hari dia memasak untuk Nabi. Tuan-tuan, ada kebaikan. Kita kalau ada lebihan daripada duit kita ataupun kita memasak, maka jamulah makanan yang kita masak itu kepada orang-orang yang soleh. Di sana ada bab menjamu makan orang-orang yang soleh. Pasal itu saya selalu sebut dekat tuan-tuan, siapa yang kita nak jamu makan? Orang miskin? Ya. Tetapi walaupun kita jamu makan kepada orang miskin, di antara orang yang patut kita jamu makan di kalangan orang-orang yang soleh. Kat mana nak cari tempat orang yang soleh ni? Masjid lah tuan-tuan. Sebab tu jangan rasa pelik atau jangan rasa janggal ataupun jangan kita kata, tak payahlah makan-makan ni, kita datang nak belajar. Jangan. Di sana ada bab sunnah menjamu makan orang-orang yang soleh. Sebaik-baik makanan, makanan yang dimakan oleh orang yang soleh. Malam ni, kata Haji Dolah, ada jamuan makan. Tak banyak pun, ada sikit. Siapa nak makan, lepas sembahyang isyak, kita pergi makan dekat belakang tu lagi. Roti canai kan malam ni Haji Dolah? Kamu murtabak? Okey, adalah aku lagi, tuan-tuan pergi tengoklah kat belakang. Haji Dolah dia suka jamu makan. Pasal apa dia nak jamu makan? Tuan-tuan hak soleh-soleh belakang ni pasal di sana ada keberkatan kita jamu makan orang yang soleh. Baik. Jadi dia masak makanan untuk Nabi. Summa jaa yad'u. Bila dah siap masak, maka dia pun datang nak jemput Nabi sallallahu alaihi wasallam makan. Faqala, bila dia jemput Nabi sallallahu alaihi wasallam pada waktu tersebut tanya dia. Dia kata, "Ya Rasulullah, nak jemput datang rumah makan. Nak jemput siapa? Engkau ya Rasulullah." Nabi kata, "Wa hazih." Ni, yang sebelah aku ni macam mana? Maknanya ketika dia datang jemput, Aisyah ada bersama dengan dia. Dia kata, "Isteri aku." Maka apa kata dia? Faqala la. Tukang masak ni pun sampai hati betul. Dia kata, "Tak, engkau seorang saja ya Rasulullah." Faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam la. Nabi kata, "Terima kasih." Dia kata, "Aku tak pergi ikut." Baik, kemudian apa dia buat? Summa yad'u fa'ada yad'u. Dia ajak lagi. Dia kata, "Jumlah ya Rasulullah." Nabi tanya lagi, "Wahazi, ni isteri aku ni macam mana?" Dia kata, "Tak ya Rasulullah, engkau seorang saja." Kita tak gamak nyakut macam tu. Tapi jenis orang Arab ni, dia tak peduli. Kalau dia kata AA lah. Dia kata nak jemput kita seorang, kita seorang. Kita jangan duk tanya dia. Kalau dia kata AA lah. Macam itulah dengan tukang masak ni. Nabi tanya lagi kali yang kedua, "Macam mana dengan isteri aku?" Dia kata, "Tak, aku tak jemput. Engkau seorang ya Rasulullah." Nabi kata, "La, aku tak pi." Kali lagi pula, summa ada yad'u, dia pun ajak lagi. Dia kata, "Ya Rasulullah, jomlah ya Rasulullah, aku masak makanan ni." Nabi tanya lagi kali yang ketiga, "Wa hadhih, ni yang ni, macam mana pula isteri aku?" Kali yang ketiga dia pun mengalah, dia kata, "Qala na'am fi tsalitsah." Dia kata, "Okeylah, kau bawalah isteri kau kalau kau nak bawa." Faqama yatadafa'an hatta ataya manzilih, maka mereka berdua pergi. Ikut terjemahan di sini dia tulis mereka berdua pergi. Tapi kalimah yatadafa'an ni menarik untuk kita telitikan. Dia perkataan Arab. Yatadafa'an ni pergi bersama-sama. Biasanya kalau dua lelaki berjalan, yatadafa'an beriring-iringan. Beriringan, berjalan bersama-sama. Sama ada berpegangan tangan ataupun berada berdekatan. Yatadafa'an ni berjalan sekali. Hari ini tengok Haji Dolah dengan isteri dia berjalan macam mana pergi pasar malam. Haji Dolah dekat depan, isteri dia dekat belakang. Betul ke Haji Dolah? Okey, baik. Kita tengoklah sama mana sahabat kita. Suami depan, isteri belakang. Tidak. Nabi SAW akan berjalan yatadafa'an. Bersama-sama dengan isteri dia. Baik, selesai daripada hadis ni. Apa pengajaran yang kita dapat daripada hadis ni? Banyak pengajaran. Pengajaran pertama, jamu orang yang soleh itu di antara termasuk benda yang paling terbaik.
Apa pengajaran yang kedua? Maka jemput orang dengan cara yang terhormat. Jemput orang dengan cara yang terhormat. Orang dulu-dulu kalau nak panggil orang makan kenduri, dia tak hantar SMS, dia tak hantar WhatsApp, dia tak tekan telefon, tetapi dia pergi bersemuka. Ya, kita faham zaman telah berubah. Tapi hari ini kita jemput orang datang panggil makan kenduri hanya melalui WhatsApp. Ada yang siap hantar video dekat kita. Itu yang kadang kalau kita terlupa pasal duduk dalam WhatsApp, akhirnya kita tak pergi. Orang dulu-dulu tidak. Mereka akan pergi di depan pintu rumah bagi salam, datang nak menjemput untuk ke rumah saya, anak saya nak kahwin, tarikh sekian-sekian-sekian, ini kadnya. Sampai macam tu sekali. Kalaulah dia nak jemput daripada Johor sampai Perlis, Johor sampai Perlis lah dia akan berjalan jemput orang. Itu adab ketika mana kita nak menjemput seseorang, lebih-lebih lagi orang yang kita nak jemput ini adalah orang yang mulia, maka dijemput dengan penuh kemuliaan pada waktu tersebut. 2. Pengajaran yang ketiga, bila mana kita nak menjemput, maka sebaik-baiknya kita boleh tentukan secara spesifik siapa yang kita nak jemput. Kenapa nak tentukan benda ini? Sebab kemungkinan benda yang kita sediakan di rumah kita ni sedikit. Takut benda tadi tu tidak mencukupi untuk kalau datang dalam jumlah yang ramai. Saya ceritakan pengalaman saya pernah. Ada seorang sahabat hantar mesej. Ustaz ada rumah malam ni, lepas raya, seminggu lepas raya. Ada, cadang nak pergi ziarah rumah Ustaz. Saya kata ahlan wa sahlan, mai. Saya duk bayang pasal yang mesej seorang. Dia mesti akan main dengan isteri dia. Paling ramai 4 orang. So saya sediakan makanan dalam lingkungan 4 ke 5 orang. Bila nak main? Lepas Isyak. Cantik. Saya pergi beli roti sandwich Gardenia tu 1 bantal. Kemudian saya beli daging hancur tu. Balik saya buatlah sikit. Nak untuk buat bahagian mencecah dia. Selesai dah masak semua. Saya pun pergi semayang Isyak dekat surau. Selesai daripada semayang Isyak. Tiba-tiba kawan nak main rumah ni. Dia bangun berdiri. Dia kata sahabat-sahabat semua. Malam ni Ustaz Najib jemput kita pergi rumah dia. Saya kata mati dah aku. Nampak? Okey, salah faham. Dia bagi tahu dia nak mai. Saya duk ingat dia nak mai dia dengan isteri dia. Saya tak sangka dia nak jemput 1 surau. Kebetulan malam tu lebih kurang sekitar 30 orang sembahyang Isyak dekat dalam surau. Saya kata habis. Roti 1 bantal, takkan nak makan 30 orang. Saya pun start motor, pederah, pergi beli roti, tambah lagi 2 bantal. Jadi 3 bantal. Yang lain tak tahu nak beli apa. Balik ke rumah, saya potong roti sekeping, potong jadi 4. Tapi tak seronoklah kita. Walaupun semua orang dapat makan, tapi tak seronok. Pasal orang datang, makanan yang ada teramat sedikit. Ataupun sebaik-baiknya, siapa yang nak jamu tetamu, buat sebagaimana Nabi Allah Ibrahim AS. Bila Nabi Allah Ibrahim AS, dia tetamu datang, apa dia buat? Dia sembelih apa? Siapa tahu? Apa yang dia sembelih? Nabi Ibrahim. Dia sembelih kambing ataupun dia sembelih lembu untuk tetamu yang datang ke rumahnya. Sebab itu orang Arab mengambil tabiat ini. Kalau dijemput orang untuk tetamu, dia tidak akan jamu telur, dia tak akan jamu roti sahaja, dia tak akan jamu makanan yang ringan, sebagaimana kita biskut 4 segi ke, tak. Tetapi dia akan sembelih. Sembelih binatang, tanda memuliakan tetamu. Sebab itu orang Arab, kalau jemput, mesti ada kambing. Paling kurang ayam. Tapi kebiasaannya mesti ada kambing. Sebab nak memuliakan orang yang datang pada waktu tersebut. Baik. Yang seterusnya daripada hadis ni. Apa pengajaran yang kita dapat? Pengajaran yang keempat. Apa dia yang kita dapat? Iaitu bila mana kita nak pergi ke mana-mana tempat. Maka muliakan isteri kita dengan cara membawa isteri kita sekali-sekala. Bawalah isteri sekali-sekala. Kerana memuliakan isteri kita. Memuliakan isteri di samping boleh memperkenalkan isteri kita kepada orang yang lain supaya orang kenal yang ni isteri kita. Di samping waktu yang sama, isteri kita juga akan rasa seronok. Kerana orang perempuan ni tak ada benda yang paling seronok bila mana suami dia bawa dia berjalan. Bawa berjalan tak susah pun, pergi ke Maidin naik tingkat 1, naik tingkat 2, pusing-pusing, kena tertarik, roti kosong dekat padang kota. Balik ke rumah, dia senyum sampai telinga. Ini tak, kita pergi lepak dekat kedai, kita tak bawa isteri. Cuba tuan-tuan bawa isteri pergi lepak kat kedai tengok. Okey, baik.
Bawa sekali nak tengok macam mana. Dan Nabi SAW pengajarannya, dia juga kadang-kala membawa isterinya ketika dia berjalan. Tuan-tuan tahu ketika bermusafir agak-agak Nabi bawa ada isteri dia. Ketika Nabi SAW bermusafir jauh, dia bawa tak isteri dia? Bawa, Nabi bawa. Macam mana dia bawa isteri dia ramai? Dia tidak bawa rombongan semua isteri dia, tapi ikut giliran. Rombongan kali ni, isteri satu. Rombongan yang kedua, isteri nombor dua. Begitulah. Okey. Haji Daulah boleh ikut yang ni. Okey. Buat rombongan kerak, bawa hak pertama, hak kedua, hak ketiga. Okey. Seorang tak cukup, bukan? So, kita boleh buat dengan cara yang macam tu. Maka itulah dia Nabi kita Muhammad SAW, dia memuliakan isterinya. Next, yang kedua. Nabi SAW memenuhi jemputan. Okey, sekarang kita nak tengok baginda ni memenuhi jemputan orang. Ada kalanya Nabi SAW ni dia memenuhi jemputan para sahabat yang ada hajat. Yang pertama jemputan yang umum, yang kedua jemputan pada hajat yang tertentu. Ada orang jemput kita ada hajat. Ustaz nak minta ustaz jemput datang ke rumah untuk tahnik baby. Okey, ada hajat. Ustaz nak minta ustaz datang ke rumah untuk sesuatu hajat. Maka kita pergi atas hajat yang dia minta. Baik, soalannya, kenapa kita nak kena tunaikan hajat dia? Kenapa kita nak kena tunaikan? Dan termasuk di dalam sunnah memenuhi hajat orang. Apa ada di sebalik memenuhi hajat orang? Siapa jawab, saya nak bagi hadiah. Okey. Apa ada di sebalik kita memenuhi hajat seseorang? Apa yang ada di sebalik itu? Okey, siapa nak jawab? Ada jawapan? Okey, apa dia hadiah dia? Ni hadiah yang menarik. Buku apa? Fiqh Manhaji. Okey, betul tak? Bukan, Al-Mu'tamad fi Fiqh Syafi'i. Okey, qaul yang mu'tamad di dalam mazhab Imam Syafi'i. Subhanallah, kitab yang bagus ni. Siapa nak jawab? Apa yang ada di sebalik kita memenuhi hajat seseorang? Siapa nak jawab? Sila angkat tangan, saya nak hadiahkan kitab ni. Sebelum saya buka kepada sahabat kita dalam online. So saya dahulukan yang ada kat dalam masjid ni terlebih dahulu. Okey. Ada jawapan? Siapa nak jawab? Ya, okey, sila. Boleh? Sebab? Sebab kita memuliakan dia. Okey, kita nak memuliakan dia. Okey, jawapan okey, tapi tak berapa nak tepat. Ada sikit lagi. Ada hadiah kecil-kecil sikit ada tak? Okey, tak apa. Bagi juga pasal dia jawab, dia berani. Orang lain tak jawab, dia jawab. Okey, tolong bagi sekejap. Dekat kita punya Bilal kita. Okey, baik. Barakallahu fiik. Okey, baik. Cepat, ada lagi siapa nak jawab? Yes. Melapangkan rezeki. Okey, juga kurang tepat juga. Okey, ada lagi hak kecil? Ada lagi? Okey, bagi juga ke abang kita. Boleh juga. Boleh terimalah jawapan tu melapangkan rezeki. Tapi ada satu. Ya, Haji. Haji betul. Okey, baik. Tolong bagi sekejap kat Haji kita kat belakang yang pakai serban. Meh, ambil sekejap. Okey, meh ambil. Nak Anas. Ni pun nama Anas juga. Tapi dia bukan Anas bin Malik. Dia Anas bin Mazlan. Okey. Okey, barakallahu fiik. Jawapan Haji itu jawab, siapa yang memenuhi hajat orang, Allah akan penuhi hajat kita. Kat mana disebut benda ni? Dalam hadis Nabi SAW. Wallahu fi hajati akhi. Allah ni, wallahu fi auni al-abdi, maka al-abdu fi auni akhi. Siapa yang memenuhkan hajat seseorang, Allah akan penuhi hajat dia. Tuan-tuan, kalau nak hajat kita, doa kita makbul, setiap kali kita angkat tangan berdoa kepada Allah, Allah akan memperkenankan permintaan kita. Biasakan dengan memenuhi hajat orang. Apa saja yang orang hajati, kita penuhkan. Cuba sedaya upaya untuk penuhkan. Kerana Allah akan memenuhkan hajat kita bila mana kita suka memenuhkan hajat manusia yang lain. Itu poin dia. Dan sebab itu Nabi SAW seorang yang tidak lokek. Bila dia dijemput, dia pasti akan pergi. Sehingga di sana ada satu bab. Bab iaitu hukum wajib menjawab pelawaan ataupun jemputan orang saat ketika dijemput. Bila ada orang jemput kita, hukum menghadiri orang yang menjemput itu hukumnya adalah wajib. Melainkan keuzuran yang syar'i sahaja.
Ini kelebihan dia. Baik, kita tengok cerita seterusnya. Baik, diceritakan Aitban bin Malik. Seorang sahabat, nama dia Aitban bin Malik radhiyallahu an. Apa Aitban ni buat? Dia menjemput Nabi SAW untuk solat. Lain macam dia punya jemputan. Lain macam dia punya jemputan ni. Baik. So, apa yang dijemput? Sahabat ini yang bernama Aitban, dia menjemput Nabi SAW untuk datang solat di rumah dia. Boleh ke ustaz macam tu? Boleh ke tak boleh kita tanya soalan? Boleh lah ni pasal ada dalam hadis. Apa tujuannya dia jemput datang solat? Kerana kedudukan Nabi SAW tak sama dengan kita. Nak mengambil akan keberkatan, bertabarruk dengan Nabi SAW, dipanggil Nabi datang untuk solat kat dalam rumah dia. Itu di antaranya. Dan Nabi SAW menjadikan satu kebiasaan baginda. Apa kebiasaan baginda? Bila dia pergi ke rumah seseorang, nescaya dia akan solat di dalam rumah tersebut sekurang-kurangnya 2 rakaat solat sunat. Apa tujuan 2 rakaat solat sunat ni? Ada beberapa sebab. Yang pertama iaitu disunatkan kepada kita untuk memperbanyakkan tempat sujud satu. Yang kedua, kenapa? Yang kedua adalah kerana memenuhi jemputan orang pada waktu tersebut dan nak menjadikan tempat itu tempat yang berkat. Di mana saja tempat yang kita pergi, maka kita sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, maka tengok perbuatan ni. Maka Nabi SAW didatangi oleh Aitban, kata Aitban, "Ya Rasulullah, kena tahu juga sebab ni bukan saja-saja panggil pergi solat dekat rumah. Nak jemput imam datang solat kat rumah saya." Solat apa? Solat maghrib. Engkau lah datang ke masjid. Buat apa imam nak pergi rumah engkau pula? Takut terbalik. Tuan-tuan kena faham betul. Pasal apa dia jemput ni? Baik, dia mai jumpa Nabi, dia kata, "Ya Rasulullah, aku ada masalah penglihatan." Maknanya dia tak boleh pergi ke masjid, tak boleh jumpa Nabi selalu sebab dia ada masalah penglihatan. Dan aku juga pada waktu yang sama, dia kata, adalah imam di kampungku. Dia adalah imam. Apabila hujan turun, air akan mengalir kuat. Jadi aku tak mampu pergi ke masjid untuk jadi imam. Dia cerita masalah dia. "Sukalah sekiranya tuan sudi berkunjung ke rumah dan solat di mana-mana bahagian rumah aku supaya aku dapat jadikan tempat tersebut sebagai ruang solat ketika aku uzur." Tuan-tuan tahu tak? Kalau siapa yang pernah pergi ke Madinah, tuan-tuan cari satu buku. Buku dikarang oleh pengarang yang sama juga, iaitu Datuk Dr. Abdul Basit Abdul Rahman. Buku berkaitan tentang Mekah dan Madinah, ada 2 jilid. Tuan-tuan tengok buku yang Madinah, dekat dalam tu dia akan ceritakan tempat-tempat sejarah yang ada di Madinah. Bila kita pergi kat tempat-tempat sejarah ni, di situ ada nama-nama masjid. Contoh, tuan-tuan pergi di luar daripada Masjid An-Nabawi, kita ada Masjid Al-Ghumamah. Kenapa ada masjid sebelah Masjid Nabawi? Tak cukup ke Masjid Nabawi? Kenapa dibuat Masjid Al-Ghumamah tersebut? Baik, maka dibuat Masjid Al-Ghumamah kerana di situ Nabi SAW pernah solat. Di mana saja tempat Nabi pernah solat akan jadi masjid tempat tersebut. Sebab tu para sahabat nak sangat ni. Baik. Ada satu tempat yang baru, saya tak pasti tuan-tuan pernah pergi ke tidak. Di Madinah ada satu tempat dinamakan dengan Masjid Nur. Pernah dengar Masjid Nur? Mungkin tuan-tuan tak pernah dengar. Betul ke masjid? Kita pun percari, jumpa. Tapi tengok-tengok, takkan masjid ustaz? Kenapa takkan pula? Tak ada bumbung. Masjid Nur, dipanggil Masjid Nur ataupun Masjid Al-Isabah, masjid tanpa bumbung. Habis apa yang ada masjid ni? Masjid ni hanya ada dinding sahaja. Ada ruang kiblat, ada dinding dan ada pintu masuk. Kenapa masjid ni tak ada bumbung? Kerana tempat itu tempat yang Nabi SAW pernah berhenti. Dia ambil air daripada perigi, kemudian dia solat di tempat tersebut. Maka para sahabat memanggil masjid tersebut dengan tempat itu dengan Masjid Nur. Di mana saja tempat baginda solat, maka tempat itu akan menjadi masjid. Dia Quba, bagaimana jadi masjid? Kerana Nabi SAW singgah solat di situ. Maka didirikan masjid di tempat tersebut. Dan inilah kemuliaan yang diberikan kepada Nabi SAW. Para sahabat nak rebut kelebihan ini. Tempat kat mana tempat yang Nabi solat, kat situlah mereka akan solat. Baik, tuan-tuan pernah masuk ke dalam Raudhah? Pernah.
Bila kita masuk dalam murabah, ke mana tempat yang kita aim? Mana tempat yang kita aim? Pasti kita akan aim mimbar. Okey, di antara bainal mimbari, baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadhil jannah. Di antara rumah aku dan mimbar aku adalah salah satu taman daripada taman syurga. Kenapa nak berebut nak solat dekat situ? Kerana nak ambil bertabarruk dengan tempat yang Nabi SAW pernah solat. Di antara mimbar baginda sampai ke rumah dia, tempat yang Nabi selalu solat. Dan di antara banyak-banyak tempat ada pula tiang. Tiang apa? Tiang taubat, tiang Aisyah, tiang wufud, tiang Jibril dan pelbagai tiang-tiang yang lain. Kenapa nak ambil tiang tersebut? Kerana di tiang itu juga tempat Nabi SAW sering kali duduk dan solat. Nak ambil berkat tempat tersebut, kita pergi solat dekat situ. Itu puncanya. Dan bila kita faham yang ni, kita tahu kenapa sahabat ni panggil dia datang. Kerana sahabat ni nak ambil berkat tempat yang Nabi SAW pernah letakkan dahinya di tempat tersebut. Ketika pertukaran kedudukan imam di Masjid An-Nabawi. Sebelumnya, imam berada di bahagian depan tu. Kemudian imam dikembalikan ke tempat yang Nabi SAW jadi imam di zaman dahulu. Maka Syekh, apa nama Syekh? Yang jadi imam Masjid An-Nabawi, ketika dia solat di situlah kali pertama dia solat dalam keadaan penuh sebab. Kenapa? Kerana dia solat di tempat yang Nabi SAW jadi imam kepada para sahabat. Itulah dia Nabi kita. Baik. So dia kata, aku ni ada waktu aku boleh pergi masjid. Tapi bila hujan turun, aku tak dapat pergi masjid. Sukalah kiranya kalau engkau datang, engkau solat dekat rumahku, aku nak jadikan tempat solat itu masjid ataupun tempat aku solat. Baik, pengajaran dia. Pengajaran yang seterusnya apa dia tuan-tuan? Jadikan rumah kita ni ada satu ruang. Semua rumah kita ni, tuan-tuan biasakan dengan jadikan rumah kita ni ada satu ruang yang kita jadikan tempat kita solat. Bagi lelaki. Dan bagi perempuan, tempat yang selalu kita iktikaf. Kerana iktikaf perempuan adalah di rumah dia. Kat mana ustaz yang paling sesuai? Ikut sukalah. Suka bawah katil, bawah katil. Suka bawah meja, tepi pintu, belakang peti ais. Carilah mana-mana tempat yang dia rasa dia suka dan jadikan tempat tersebut tempat kebiasaan kita solat. Baik, kita berhenti sekejap untuk berikan laluan pada azan. Kemudian kita sambung sikit sebelum kita berhenti. Walhamdulillahirrabbilalamin. La ilaha illallah. La ilaha. La haula wala. La haula wala quwwata illa billah.
haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. Allahu akbar, Allahu akbar. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وبعصم المقام محمود إنك لا تلف المعنى. Baik, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. So, kita kembali balik pada hadis yang kita baca. Pengajaran kita antaranya, tuan-tuan, mau jadikan rumah kita ni ada satu ruang yang kita selalu solat dekat tempat tersebut. Dan hiaslah paling kurang seringkas-ringkas yang kita mampu hias. Jadikan tempat ni bila kita duduk dekat situ mengingatkan kita akan akhirat, ingatkan kita kepada Allah. Jadikan kebiasaan. Saya bukan orang senang, tapi bapa saya ni dia buat juga, createkan juga satu ruang dalam rumah kami ni. Walaupun rumah tingkat atas ni rumah papan saja. Tapi dia letakkan satu whiteboard dekat bahagian kiblat. Dekat whiteboard ni dia akan tulis sebarang doa-doa yang dia nak hafal ataupun sebarang zikir yang dia perlu hafal. Selagi mana dia belum hafal, dia akan tulis kat situ. Sampailah dia hafal, dia akan padam dan dia akan tuliskan pula benda yang lain. So, bila duduk dekat situ, lalu saja kat situ akan mengingatkan kita akan solat. Lalu saja kat situ mengingatkan kita akan baca Al-Quran. Maka jadikan rumah kita ni, kalaulah kita boleh buat ruangan dapur, tuan-tuan boleh habis 40,000, 50,000. Tuan-tuan boleh jadikan ruang tamu rumah tuan-tuan, ada orang yang buat ruang tamunya sehingga 100,000. Bahkan kita boleh hias bilik kita dengan cantik. Adapun solat, kita hanya sekadar solat pada mana tempat yang kita nak. Tidak. Walaupun sunat memperbanyakkan tempat wuduk, tapi jadikan satu ruang tanda kita memuliakan rumah kita. Rumah yang berkat dan rumah yang tidak usang adalah rumah yang di dalamnya dibacakan Al-Quran dan selalu dijadikan rumah tersebut tempat dilakukan ibadat-ibadat sunat. Nabi SAW ini akan melakukan solat fardunya di masjid. Dan Nabi SAW memperbanyakkan solat sunnahnya tidak di masjid tetapi dilakukan ketika dia berada di rumah dia. Maka disebabkan atas dasar ini, kita jadikan rumah kita ni, yang pertama tempat kita buat ibadat sunat dan yang kedua tempat kita membacakan Al-Quran. Kenapa? Karena rumah yang dibacakan Al-Quran, rumah ini rumah yang dilapangkan dan rumah yang Allah turunkan rahmat daripada langit. Kenapa saya katakan begitu? Hadis Al-Barra' bin Azib radhiyallahu an. Al-Barra' bin Azib menceritakan satu ketika dia kata, aku sedang tidur. Rumah orang Arab separuh berbumbung, separuh tidak berbumbung. Dan dia tidur pada kawasan yang tidak berbumbung. Saat ketika mana dia nak tidur sambil memandang ke arah langit waktu tersebut, dia membaca surah Al-Kahfi. Ketika dia tengah baca surah Al-Kahfi, kuda dia parking dalam rumah dia, sebelah dia. Dan sebelah tu ada anak dia tidur. Ketika dia sedang membaca Al-Quran, tiba-tiba kuda dia angkat dua belah kaki dan kuda tadi duduk dalam keadaan yang tidak tenteram. Dia pun pelik. Dia berhenti bacaan, kuda dia pun diam. Dia sambung balik bacaan, kuda dia bising pula. Sehingga berkali-kali akhirnya dia berhenti membaca Al-Quran. Kemudian saat ketika dia nak tidur, dia memandang ke langit. Dan saat ketika dia memandang ke langit, dia mendapati ada beberapa cahaya yang ada di langit. Tiba-tiba cahaya tersebut terus hilang. Keesokan hari dia bertanya kepada Nabi SAW, Ya Rasulullah, semalam aku baca Quran dan aku dapati kuda aku berada dalam keadaan yang tidak tenteram.
Kemudian bila mana aku berhenti baca, kuda aku diam dan tenang. Maka kata Nabi SAW, kenapa tak teruskan? Dia kata, aku takut nanti kuda ni terpijak anak aku yang tidur dekat sebelah. Kemudian dia kata, aku nampak ada beberapa cahaya di atas langit. Kata Nabi SAW, cahaya itu adalah cahaya para malaikat yang turun ke atas rumah engkau saat ketika mana engkau sedang membacakan Al-Quran pada waktu tersebut. Kalaulah engkau meneruskan bacaan, nescaya kami juga akan dapat melihat akan cahaya itu tadi. Sebab itu, kita hendaklah jadikan rumah kita ni, wala taj'alu buyutakum qubura. Jangan kalian jadikan rumah kalian ini sebagai kubur. Apa makna jangan jadikan rumah kita sebagai kubur? Rumah yang jadi kubur ini tidak ada dua benda ni. Yang pertama, rumah yang tidak dibacakan Al-Quran di dalamnya. Dan yang kedua, rumah yang tidak didirikan solat-solat sunat di dalam rumah tersebut. Sebab tu, siapa yang tak nak rumah dia jadi kubur, buatlah dua amalan ini, Al-Quran dan juga solat di dalam rumah mereka. Nescaya pasti rumah ini akan menjadi rumah yang mendapat 4 benda. Apa dia? Illa nazalat alaihimus sakinah. Allah turunkan ketenangan kepada ahli rumah. Wa ghasyiyat alaihimur rahmah. Allah turunkan rahmat kepada rumah tersebut. Wa haffat alaihimul malaikah. Para malaikat akan turun pada rumah tersebut. Wa dzakara man indah. Dan Allah akan sebut nama penghuni-penghuni rumah di dalam rumah tersebut. Dan apa kesan sekiranya kita membiarkan rumah tidak dibacakan Al-Quran dan tidak dilakukan ibadat di dalam rumah tersebut? Kata Nabi SAW, wala taj'alu buyutakum qubura faqra'u suratal Baqarah fiha fa inna syayatin tanfiru minha. Bacalah surah Baqarah di dalam rumah kalian, kerana rumah yang dibacakan surah Baqarah menyebabkan setan akan berhamburan lagi keluar. Dan begitu juga dengan bacaan Al-Quran, menjadikan rumah ini tidak didatangi oleh syaitan. Maka para sahabat, mereka ingin sangat-sangat nakkan jadikan rumah mereka tempat yang berkat, dan mereka nak mengambil keberkatan Nabi supaya mereka dapat jadikan di dalam ruang rumah mereka itu tempat mereka solat. So apa yang Nabi buat bila Nabi dipelawa oleh Aitban ini? Nabi SAW pergi ke rumah sahabat tersebut. Ketika duha, waktu duha, Nabi pun pergi ke rumah Aitban. Waktu ketika Nabi SAW berada di rumah Aitban, apa dia buat? Dia pergi dengan 3 orang. Nampak tak tadi kita cerita? Nabi tak berjalan seorang, Nabi tak jalan berdua. Biasanya Nabi akan berjalan bertiga ataupun lebih daripada 3. Nabi pergi 3 orang sahabat dan juga para sahabat yang lain. Sampai dekat rumahnya, Nabi tanya, kat mana bahagian yang engkau nak aku solat? Maka Aitban menunjukkan satu tempat di penjuru rumah. Baik, soalannya, kenapa di penjuru rumah? Maka menjadi sunat sesiapa yang nak solat, solatlah pada bahagian yang berdekatan dengan dinding. Solatlah pada bahagian yang berdekatan dengan dinding, tapi jangan rapat ngam-ngam dengan dinding. Jangan bagi rapat ngam-ngam dengan dinding. Habis itu macam mana? Iaitu tinggalkan ruang di antara kita dengan dinding tersebut sekurang-kurangnya laluan seekor kambing. Okey, baik. Bila kita nak solat, sama ada tuan-tuan nak solat dekat tiang atau bahagian dinding atau berdekatan dengan mana-mana tempat, maka tinggalkan sedikit ruang. Berapa ruangnya? Sekitar laluan seekor kambing. Berapa anggaran? 1 kaki. Kenapa nak tinggalkan laluan sebanyak itu? Kalau sekiranya ada emergency, ada orang yang boleh lalu di hadapan kita pada waktu tersebut. Ada orang boleh lalu di hadapan kita dan biasakan meletak sesuatu sitrah, halangan di hadapan kita supaya orang boleh lalu selepas daripada sitrah tersebut. Baik, itu yang dilakukan. Baik, maka Nabi SAW solat di bahagian penjuru rumah dia, yang mana di situ terdapatnya tikar. Kemudian apa dia buat? Maka sahabat ini membasahkan tikar tersebut dengan sedikit air untuk membersihkannya sebelum Nabi SAW solat. Kenapa dia basahkan? Ada 2 sebab. Yang pertama nak bersih, yang kedua nak dapatkan apa? Siapa tahu? Cop kepala tu. Supaya lekat kepala Nabi dekat situ. So dibasahkan siap-siap, bila letak kepala akan lekatlah bekas kepala Nabi SAW pada tempat tersebut. Selesai daripada solat, Aitban berkata kepada Nabi SAW, sekejap ya Rasulullah.
Nabi habis solat, dia cakap, "Ya Rasulullah, sekejap jamahlah sedikit makanan yang aku sediakan." So, sunnah di sini, bila mana kita menjemput tetamu, berilah kepada tetamu tersebut sekurang-kurangnya seteguk air dan sedikit makanan, kerana ianya adalah salah satu sunnah yang besar. Kenapa menjamu orang makan, tetamu makan, memuliakan tetamu ni masuk di dalam bab yang besar? Kerana dia ada hubung kait dengan iman dan ada hubung kait dengan hari akhirat. Di manakah dalilnya? Nabi SAW menyebut, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, falyukrim dhaifah, hendaklah memuliakan tetamu mereka. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka dia hendaklah buat apa? Muliakan tetamu. Macam mana kita memuliakan tetamu? Sehingga tetamu tersebut merasakan dirinya mulia. Ini tak, tetamu datang kita kata, tak kerti nak balik lagi. Oh, baik. Tetamu datang dekat rumah kita, takkan tak ada keluar air apa-apa pun. Amboi, banyak cantik muka kau datang kat rumah aku asyik nak makan saja. Tak. Orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, dia suka tetamu datang kerana di situ adanya kaitan dengan iman dan juga hari akhirat. Baik. So, Nabi diminta untuk menjamah sedikit makanan. Apa Nabi SAW buat? Maka baginda pun menjamah. Baik. Cara bagaimana nak menjamah makanan di rumah tetamu, saya sebutkan sedikit dalam waktu yang ringkas ni. Ketika Nabi SAW berada di rumah Abu Ayyub Al-Ansari, Nabi SAW diberikan satu bekas berupakan makanan. Ditolakkan makanan masuk di bawah langsir ataupun hijab di antara ruang bahagian rumah dia, maka Nabi SAW pun makan makanan tersebut. Pada bahagian mana? Pada sebahagiannya. Dia tak ambil ikut suka dia, tapi dia bahagian yang paling depan. Dia ambil bahagian yang paling depan dan dia meninggalkan baki daripada makanan tersebut untuk ahli rumah. Dia tak makan sehingga habis makanan tersebut. Maka para sahabat ni, bila mereka nak makan, mereka akan makan di tempat yang Nabi SAW makan pada waktu tersebut. Ada tak keadaan yang Nabi tak makan langsung? Ada. Ketika satu hari Abu Ayyub Al-Ansari menghidangkan satu makanan kepada Nabi SAW, tiba-tiba Nabi tolak semula makanan tu. Bila ditanya, "Ya Rasulullah, kenapakah engkau tidak makan makanan ini?" Kata Nabi SAW, "Fa inna fihi thumman." Kerana di dalam makanan itu aku dapati adanya bawang. Wa ana la aqulu sauman, aku tidak makan bawang kerana aku sentiasa bermunajat kepada Allah dan didatangi oleh para malaikat, kerana memakan sesuatu yang berbau menjadikan malaikat tidak suka, maka aku tak makan. Adapun kamu, maka makanlah. So Nabi kata aku tak suka makan dan dia akan tolak dengan baik. Dan di sana juga ada bab larangan mencerca makanan yang diberikan kepada kita. Itu banyaklah kalau kita baca di dalam bab berkaitan tentang makanan. Dan inilah dia tabiat Nabi kita Muhammad SAW ketika menziarahi para sahabatnya, maka dia memuliakan mereka, bahkan menghadirkan perasaan gembira di dalam hati sanubari para sahabat, sehingga semua sahabat yang diziarahi oleh Nabi SAW mereka akan rasa seronok walaupun mereka hanyalah seorang kanak-kanak sahaja bila mana mereka bertemu dengan Nabi kita Muhammad SAW. Maka biasakan dengan kita mengembirakan orang, memenuhi hajat orang, insya-Allah pasti hajat kita juga akan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan katsira. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.